kita di sini, kita takkan berdiam daripada menegur pemimpin. Dr. Daniel takkan mendiamkan diri dari menegur pemimpin. Kita menegur pemimpin dan kita harapkan mereka kekal memimpin kita. Cubaan untuk menjatuhkan mereka, ya Allah gagalkan cubaan itu. Berikan mereka peluang untuk memimpin, insya-Allah. Dan kita doakan semoga semua jadi elok. Biiznillah. Tapi kita berikan peringatan. Kita berikan peringatan termasuk pada pemimpin, termasuk pada kita sendiri. Semua kita tak sempurna. Tapi pemimpin perlukan peringatan. Petang ini ada peringatan juga untuk pemimpin di atas sana. Alhamdulillah, Kabinet Perpaduan bagi Kerajaan Malaysia telah selamat ditubuhkan dengan pelantikan timbalan menteri baru-baru ini diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas dibentangkan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. InsyaAllah sama-sama kita doakan taufik dan hidayah diberikan kepada semua pemimpin-pemimpin di Malaysia ini. Mari sama-sama kita berikan peluang kepada mereka. Mereka menjadi pemimpin di Malaysia bukan dengan menggerakkan move jahat. Mereka adalah golongan yang menjadi pemimpin dan kerajaan di Malaysia secara sah dan mendapat persetujuan daripada Yang di-Pertuan Agong. Kita beri peluang kepada mereka. Kita bukan ta'assub dengan mereka, tapi kita beri peluang kepada mereka. Mari kita move on. Mari kita fikir bagaimana nak membantu kerajaan di penjuru kita untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang baik, sebuah negara contoh. Jauhkan iri hati, hasad dengki, mulut yang jahat, hati yang jahat, tulisan yang jahat yang akan meningkatkan dosa-dosa besar. Walaupun tujuan kita demi Islam, tetapi tiada Islam padanya dengan tindak tanduk yang keji, lagi jijik, lagi bobrok seperti yang telah disebutkan tadi. Dan Alhamdulillah kita melihat di peringkat awal kerajaan perpaduan ini ada beberapa pertanda baik. Sebagai contoh, cabutan khas judi daripada 22 cabutan sekarang diturunkan kepada 8 kali sahaja berbanding kerajaan sebelum ini. Kerajaan sebelum ini, cabutan khas judi dinaikkan daripada 8 kepada 22. Dan kerajaan baharu ini, Alhamdulillah, dengan segeranya telah menurunkan cabutan khas judi daripada jumlah 22 kepada 8 bermula 1/1/2023 ini. Semoga insya-Allah kemudian akan diturunkan lagi. Juga syukur Alhamdulillah juga ada pertanda baik hasil daripada perbincangan dengan Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari telah menghasilkan bernas menyalurkan peruntukan 10 juta RM kepada pesawah-pesawah miskin pada bulan ini, dan pada tahun hadapan akan disalurkan lebih kurang 50 juta kepada pesawah-pesawah miskin pada tahun hadapan. Terima kasih kepada kerajaan dan terima kasih juga kepada Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Ini suatu jariah daripada beliau insya-Allah, dan sudah pastinya kita harapkan ia tidak berhenti di situ. Teruskan lagi usaha-usaha untuk membantu rakyat miskin dan termiskin di Malaysia. Dan sudah pastinya kita tidak mahu kesemua ini menyebabkan kita terasa seronok dan terlampau seronok. Saya nak mengatakan kesemua ini belum cukup. Apa yang kerajaan perpaduan sedang lakukan, Alhamdulillah. Kita doakan kebaikan, Allah memberikan bantuan, tapi belum cukup. Kita mahu lagi usaha-usaha yang gigih, berterusan, konsisten, agar rakyat dibela, agama didaulatkan, umat dipelihara insya-Allah. Kita nak nasihati diri kita dan juga mereka berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, iaitu sebuah hadis yang sahih. Riwayatnya datang daripada sahabat yang bernama Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an. Sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an menyampaikan hadis ini ketika beliau sedang sakit yang akhirnya membawa kematian. Dan sebelum kematian beliau, ketika sedang sakit, beliau telah meriwayatkan hadis ini kepada Ubaidillah bin Ziyad radhiyallahu an, dan beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, ma min abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan
falam yahutha binasihah illa lam yajid raihatal jannah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Apa maksudnya? Maksudnya tidaklah seorang hamba Allah kurniakan kepadanya tanggungjawab menjaga rakyat. Tidaklah seorang hamba Allah berikan, kurniakan kepadanya tanggungjawab untuk menjaga rakyat. Artinya dia sebagai pemimpin yang menjaga rakyat. Tiba-tiba lam yahutha binasihah. Artinya tiba-tiba dia tidak melaksanakan tugas dengan baik. Sebaliknya, dia mengkhianati rakyatnya. Dia bertindak curang terhadap rakyat. Dia mengkhianati rakyatnya. Jika itu berlaku, kata Nabi SAW, maka pemimpin seperti itu tidak akan bau syurga. Tidak akan dapat bau kewangian syurga. Artinya tempatnya bukan syurga. Pemimpin yang diberikan tanggungjawab menjaga rakyat, tetapi dia tidak melaksanakan tanggungjawab dengan baik, malah dia zalim, dia takkan bau syurga. Mengguna bahasa kita. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Ketika mensyarah hadis Bukhari ini, Imam Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala berkata, ini satu amaran keras daripada Allah terhadap pemimpin yang zalim, yang mensia-siakan amanah, yang mengkhianati rakyat dan yang menzalimi rakyatnya. Maka petang ini kita sampaikan tazkirah kepimpinan untuk semua, terutama untuk mereka yang berada di tahap tertinggi dalam kerajaan, supaya menjaga amanah dengan baik. Tugas sebagai pemimpin negara tunaikan tanpa curang, tanpa kebobrokan, tanpa mensia-siakan amanah, tanpa rasuah, tanpa penipuan. Dan untuk tujuan itu pastinya memerlukan tadbir urus yang baik. Kita berikan peringatan ini, semoga semuanya jadi elok, dan kita doakan kepada Allah, semoga pemimpin-pemimpin yang diberikan jawatan ini, anggaplah ia satu amanah yang berat dan tunaikannya sebaik mungkin. InsyaAllah, semoga Allah membantu anda di atas sana. InsyaAllah.